kita dah 2 minggu tak ada kelas. So tapi kita still on track lah based on the schedule. Boleh nampak screen saya? Nampak. Alright. So sebelum kita explain korang holiday itu, ada assignment 2. Mostly saya dapat email. Nanti saya akan review lah. Kalau yang tak hantar lagi tu, please by today lah, sebelum malam nanti submit. Okay. And then today we'll get into chapter 5, integrity, authentication and key management. It's very straightforward lah. Kalau siapa dalam bidang cyber security ni, most of you aware lah. Kalau bukan in information security ataupun cyber security, specifically dalam network security pun banyak menggunakan kriptografi lah sebenarnya. Dalam VPN ke, dalam email ke, macam-macam lah dalam network security menggunakan teknik kriptografi ni, specifically untuk bukan saja untuk confidentiality, integrity, dan juga integrity lah. Kalau dalam information security ada 3 pillar kan, confidentiality, integrity and availability. So availability saya rasa ada lah yang menggunakan teknik kriptografi, tapi mostly kriptografi on the confidentiality. Integrity banyak jugalah, macam saya mention tadi lah dalam network security. Okay, apa saya nak tanya? Okay, sebelum saya nak dive into this chapter, for the kita punya sharing session dan forum atau workshop ni, siapa dia punya PIC dia? Grup PIC dia? Grup mana? Saya Dr. Izzuan, Hadi dengan Syamil. So macam mana? Dengan Arif. Progress? Progress? Doktor, yang tu pun macam nak bincang juga dengan doktor tu. Saya rasa lepas kelas ni kot. Kenapa? Ada isu apa? Tak, kita discuss dalam kelas ni pun tak apa. Okay. Yang doktor nak ni memang fokus dekat kripto kan doktor kan? Dalam kriptografi. So maksudnya siapa-siapa lah expert dalam kriptografi dekat dalam Malaysia ni boleh je sharing session. Ataupun saya tak nak lah bagi korang nak buat benda yang tak berapa signifikan sangat. Macam contoh nak panggil lecturer kriptografi pun boleh juga. Lecturer lagi UiTM pun boleh, luar UiTM, UPM pun boleh. UPM pasal dalam kriptografi ni saya rasa saya masih lagi member dalam kriptologi punya group between the lecturer. Saya pun tak ingat. Saya rasa saya tak dah lama tak ambil. Apa nama grup tu? Dr. Rizal. Dengan Dr. Reza dekat UPM. Tapi tu masa zaman saya PhD dulu lah. Sekarang ni saya tak ada update apa-apa pun. Tapi Dr. Fakaria, one of the member, dia kata that group is still active. Tapi itulah, tapi yang saya galakkan is better from the industry or agency lah. Satu lagi, pasal kalau nak organize certain forum ni, you all ada tabung. CS 709 ada tabung. So kalau nak buat satu certain event, event akademik lah, such as forum ke workshop ke training ni, you guys can apply for that tabung tu lah. So make it worth lah. Kalau nak ajak lecturer dalam UiTM ni pun boleh, tapi tak adalah boleh guna tabung tu. I see. So yang kakak ni idea yang ada apa? Ada yang seorang tu Dr. Isma. Daripada mana? Dia daripada dia dulu UKM kalau tak silap, tapi dia memang buat untuk kripto jugalah. Dia sekarang dengan NCM kot. Betul. CSM. Cyber Security Mission.
Okey. Betul. Bagus juga, boleh juga. Ha, ha. Tak ada masalah. Itulah Hmm. nanti saya approach dia, nanti saya update lah. Lepas tu yang Hmm. session ni kalau kita buat online okey juga doktor kan? Kalau nak buat fizikal macam nak Hmm. kena cari tempat apa semua tu doktor, kita kerja ke macam mana Ah, doktor? tempat ada je. Ha. Tapi still apa ni, kalau online pun ada kita kerja, tapi mungkin bajet tu kurang lah. Tak adalah dapat bajet tinggi sangat pun. Kita kerja memang kena buat paperwork Okey. untuk apa, untuk request any activity pelajar, and Mhm. then apa ni, nak dapat request certain bajet. Memang kena buat kita kerja. Tapi kalau kalau saya cakap, kalau lecturer UiTM sendiri, tu memang tak perlu lah buat kerja kerja. Itu depends on the lecturer punya timing. Tapi itulah kalau dekat CSM ni ke agensi lah. So kalau agensi, kalau nak dapatkan tempat tu ada je. And then saya galakkan, saya suggest apa ni, better buat time kelas lah. Time kelas. And then sebab satu lagi, sebab memang dah allocate kita kena buat fizikal. Oh. Fizikal. So memang nak Kal- buat fizikal lah. memang nak buat fizikal. Tapi itulah, kita tak naklah menyusahkan the speaker. Kalau misalnya dia tak dapat nak buat fizikal, sebab kita boleh prepare lah. Hall, dia tempat ke, paperwork memang kena buat. Kalau ada kena apa, belanja yang tinggi, itulah maksudnya memang kena request lah. Find out lah apa kos yang terlibat, so that kita boleh apply for apa ni certain budget from the tabung CS709. So duit tu memang ada lah, tapi kita kena justify betul lah. Dan memang tempat pun boleh, sebab yang akan join ni pun bukan ramai pun, kurang lah, maksimum 20 orang. So boleh guna lab SOC yang ada, yang memang ada saya pun dekat fakulti. Okey. So I guess that cadangan okey. Cuma nanti bolehlah kalau nak ikutkan saya the discussion with the lecturer, Dr. Isma. Dr. Isma. Dia punya position kat CSM apa? Sebagai apa? Position dia Alamak, semalam ada tengok juga. Saya Isma Muradi tu. Isma dah. Isma Senior analyst. Senior analyst. Position dia senior analyst. Nama penuh dia apa? Isma Nur Syahila. Senior analyst. Senior analyst. Dia researcher and security tester, blockchain and cryptography. Sebelum ni di lecturer UKM. Dia belajar dekat UKM. Oh, dia belajar kat UKM. Dia belajar kat UKM. Oh, dia okey jugalah. Oh, dia bukannya, saya ingatkan dia ada experience lebih. Tak adalah. Tak ada. Dia dekat CSM je lah. CSM 12 tahun dekat analyst. Lepas tu setahun 6 bulan dia dah convert pada senior analyst. Okey. Nanti bolehlah apa ni, includekan saya dalam discussion dengan dia. Tapi itulah, kalau boleh ajak dia pun bagus, so that kebalalah, worth it lah kita nak apply for the tabung apa ni CS709. Kita boleh bagi dia cerita and then apa ni, since dia kalau dia bagi tak perlulah nak susahkan dia kalau nak buat workshop ke ataupun just a sharing session lah. And then dia pun boleh dibayar lah per hour salah saya. Kalau since dia ada PhD, dia mungkin juga rate dia tinggi jugalah per hour. Tapi kita tak nak buat lama-lama pun lah. 2 jam pun cukup lah kot. Sejam pun cukup kot. Tak perlu sampai 2 jam pun tak apa. Okey. Okey, So, Doktor balik. at least berbaloi lah. Bagi dia pun baloi juga datang. And then kita boleh prepare makan sekali. Senja hati. Okay. Okay, Doktor. Okay. Alright. Apa lagi?
Saya rasa tu okey. Tapi itulah nak kena ambil tahu juga pasal kena create the paperwork since nak buat benda tu tak apa lama lagi ya. Minggu ke-12. Okey, minggu 12 nak buat benda tu. 17/1. Sebab saya tak tahu. Kalau boleh weekend lah. Sebab kalau dalam weekdays susah sikit sebab apa? Dia kalau dalam jatuh kasa kalau HCP dah ada keluar keliling. Tak boleh ada aktiviti pelajar minggu ke-13 dan 14. Minggu 13 dan 14 tak boleh ada aktiviti pelajar. So that's why nak buat Sabtu Ahad on the week 12 tu boleh lah. Week 12. Okay. So kalau week 12 7 hari bulan, maksudnya 6 atau 7 hari bulan lah. Ataupun during the class session lah, 7 hari bulan. 7 bulan. Okey doktor. Kena adjust sikit lah timing tu. Probably yalah Risma dia tak ada lah nak datang petang-petang pun tak sedap juga, tapi mungkin nanti saya boleh minta Pakarian dengan Puan Noh dia saya swap sikit dengan masa saya ke macam tu ke. Tapi itulah you can get the info clearly and confirmation so that kita kena prepare paperwork, kena dapatkan kelulusan bajet dan so on lah. Okay. Okay doktor. Alright. Okay, selain tu ada apa nak tanya ke? Assignment ke, topik sebelum ni ke? Ada ke? So Slide far ni tak ada apa doktor. Chapter 4 Modern Critical System. Kenapa Modern Critical System kat sini pula? Kita week 7. Okay. Chapter 5 Integrity, Authentication and Key Management. Probably okay, satu lagi saya terlupa nak sebut pasal next weekend Sabtu dan Ahad saya terlibat dengan conference tapi saya tak tahu lagi saya punya schedule tu macam mana waktu bila saya kena present paper tu. Saya rasa hari Sabtu sebab hari Ahad tu 3 hari bulan Disember ada is the closing punya ni lah conference punya closing, so probably all the kalau saya kena present pun mungkin hari Sabtu. Kalau in that case kelas macam biasa. Tapi kalau misalnya saya terlibat juga masa hari Ahad tu, itulah mungkin saya kena terpaksa batalkan lah kelas. So saya cuba kali ni untuk masukkan chapter 5 ni sebab dalam saya punya plan tadi, dalam scheme of work, schedule, the key management saya akan forward ke next week. Tapi kalau saya rasa sempat je nak buat hari ni. So probably next week kalau tak ada kelas, at least saya dah cover key management. Kalau ada kelas pun saya akan detailkan lagi lah proses-proses dalam key management lah. Okay Okay, integrity, authentication dengan key management. Apa maksud integrity? Kita buat definition sikit. Apa maksud integrity? Data yang untampered daripada crypto, data yang untampered. In general, integrity yang maksud
kalau siapa yang pernah bekerja mesti adalah kan bagai integriti kan, certain ada di dalam company pun, agensi lagi lah. Kalau kaki tangan awam macam saya, Cik Syed pun, Cik Adli pun, semua biasalah on integrity ni, biasa dengar lah. So kalau yang kalau dalam agensi ataupun siapa yang belum bekerja lagi, apa maksud integrity ni? Dia kualiti untuk kita jadi apa tu? Kejujuran kita dengan kita punya principle, moral principle. Okay, Cik Syed, betul tak? Betul tak? Betul apa Zul cakap? Lebih kurang lah, maksudnya kejujuran dan strong moral principle Ah, dari segi bahasanya lah. Tapi mungkin ada satu lagi dia punya nilai dia adalah amanah lah. Amanah. Ya. Dan yalah, tanggungjawab kita terhadap amanah tu lah. So maksudnya kita kena pastikan kita ni jujur dan melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan. So kalau dalam dalam cyber security ataupun information security, integrity ni macam saya cakap tadi, dia mostly dalam banyak teknik kriptografi digunakan dalam integrity, specifically dalam bidang network security. Contoh macam kalau dalam email kan, siapa pernah dengar pasal non-repudiation? Non-repudiation. Siapa pernah dengar? Tak pernah Doktor. Non-repudiation bukan dah bagi tahu itu ke? Dia macam benda tu kita tak boleh nak validkan dia punya, dia kena betul non-repudiation tu dia kena kita nak masuk tapi kita tanpa mengetahui data yang lebih kan? Yang tu kan? Tak ada kan? Itu apa zero trust ni ke? Zero trust ataupun zero knowledge proof ke? Masa kelas tu. Ada Kan? tak? Dia tak ada kena dengan, tapi tak tahu lah saya dah sebut non-repudiation ke tak. Tapi non-repudiation ni basically dalam communication lah. Dalam communication. Specifically kalau dalam yang ada setakat ni yang digunakan dalam email punya sistem lah. So apa kena masukkan dengan non-repudiation? Dia kalau dalam bahasa Melayu dia tidak boleh disangkal. Maksudnya the validity of sesuatu tu tak boleh disangkal. Boleh dipercayai. Boleh dipercayai, tak boleh disangkal. Dia lagi strong daripada boleh dipercayai lah. Dia dibuktikan dipercayai. Dia kena ada terbukti lah. Terbukti. So kalau dalam email ada dua cara lah dia buat non-repudiation ni. Satu yang paling basic sekali, sebab benda ni kita take advantage lah bila dah ada dalam dunia digital ni. Contohnya email kan. Email kalau sebelum dunia digital secara manual kita hantar surat. Bila kita hantar surat ada alamat. Bila kita letak alamat tu adalah orang kata daripada siapa dan ke mana alamat tu. So kita pastikan non-repudiation. Kalau non-repudiation ni maksudnya postman tu hantar ke alamat yang betul. Dan juga the sender tak boleh deny yang dia hantar surat tu. So kalau dalam dunia sebelum digital, benda tu tak boleh boleh disangkal lah kan. Siapa-siapa je boleh tulis alamat sender, dia and then postman pun pula dia boleh silap, sepatutnya hantar kat rumah A tapi dia hantar kat rumah B. Banyaklah berlaku kesilapan yang boleh disangkal lah kalau dalam sebelum digital world. Tapi kalau dalam digital world ni, kalau dalam email system specifically, siapa yang hantar kita email, yang kalau kita sebagai receiver, kita tahu siapa yang hantar tu. Tak boleh nak deny. Memang kita tahu pun siapa yang hantar kita email tu. Dan orang tu kata, tak ada, saya tak hantar email ni. Dia tak boleh nak sangkal lah, pasal kita tahu
memang dah ada pun address email address siapa yang hantar. Itu satu, dan juga alamat lah. Maksudnya alamat, maksudnya kalau kita sebagai sender, kita nak hantar kepada certain person, memang akan sampai ke tempat orang tu. Tak ada dia tersilap alamat. Kalau tersilap alamat tu maksudnya kita yang silap sendirilah. The sender silap sendiri, masukkan alamat yang salah. So that's non-repudiation lah. So this can be achieved through kriptografi lah. Through kriptografi. So mostly kalau kriptografi ni ya, kalau orang mention kriptografi memang mostly dia dalam confidentiality. Dia untuk achieve confidentiality. Terhad dan juga ni lah. Maksudnya secret dan juga terhad lah. Okay. So secrecy versus integrity. So secrecy maksudnya yang confidentiality itulah. The first pillar of information security. So far, we have been concerned with ensuring secrecy of communication. However, encryption might be wrong choice sometimes. Why? Encryption doesn't solve all security problem. In many cases, you need integrity and authentication, not secrecy. Encryption can be a wrong tool for the job. In those cases, you need a message authentication code, not encryption. Authentication and authorization. So this ANA, authentication and authorization, come from the field of access control lah maksudnya. Apa maksud authenticate? Apa maksud authorize? Apa beza authentication? Apa beza authorization? Cryptography on authentication, tapi after authentication kita mesti ada satu proses lagi which called authorization. Authorization is just certain teknik selain daripada cryptography lah. Tapi cryptography on authentication. So apa beza authentication dengan authorization? Authentication ni kita nak verify betul ke orang tu yang request. Kita nak authenticate. Authorization tu apa benda yang orang tu yang dah di-authenticated tu boleh access. Okay. Saya rasa saya dah pernah explain kat Zul kot. Zul tahu. So basically that's the thing lah. Authenticate sahkan, validate, which is orang tu adalah yang the correct user. Contohnya kalau kita nak masuk satu sistem, contohlah sistem KPI lah contohlah kan. So dia authenticate sama ada that person is the correct staff lah. Staff yang betul lah, bukannya orang yang tak ada kena dengan company tu pun ataupun orang tu bukan staff in that company. So dia tak boleh nak masuk that system KPI tu pun. Okay, kalau dia dah betul dah pun dah di-authenticate memang betul orang tu adalah staff of that company, authorize pula dia akan membenarkan. Authorization maksudnya benarkan orang tu boleh access part dia saja. Dia tak boleh, dia dah masuk sistem tapi dia boleh adjust KPI orang lain pula. Tak. Dia di-authorize, dibenarkan untuk access ataupun edit, modify dia punya saja. Tapi berlainan lah kalau orang tu adalah admin ke ataupun maintenance punya team ke, dia probably memang dah ada access level yang tinggi lah. Dia still kena authenticate dan ada authorization dia dibenarkan untuk access lebih daripada normal user lah. So authentication memang akan datang dengan authorization. Dia bukan authentication saja. So apakah yang dimaksudkan dengan authentication menggunakan kriptografi ni? Siapa tahu? Apa contoh? Macam mana nak guna kriptografi dalam authentication? Authentication macam TLS punya tu lah. Kita nak buat. Macam RDC pun dia punya style dia public key dengan private key kan. Dia nak authenticate sama ada orang tu betul atau tidak. So tu memang authentication lah.
kalau betul public key tu atau private key dia boleh decrypt tu, kita dah authenticate lah orang tu. Ya. Maksudnya orang tu kadang-kadang itulah, kadang-kadang benda-benda digital ni kita take kita take advantage, kita tak tahu apa benda yang berlaku kat luar kan. Contoh macam RSA pakai dekat public key infrastructure. Public key infrastructure banyak digunakan dalam web application online. Contohnya online banking. Macam CIMB ataupun Maybank to You. Bila korang masuk je online banking, korang memang dah registered user. Registered user ni memang dah ada assignkan public key. Kita tak tahu. Kita tak perasan apa benda tu berlaku. Tapi memang every registered user ataupun user yang sah, legit, memang dah assignkan all public key. Semua orang dah ada public key. So bila kita login into the system, memang kita akan providekan public key itulah. So kalau orang yang tak register, dia memang takkan dapat public key itulah. So bila dia masukkan dia punya username dengan password yang tak wujud, memang tak boleh lah. Pasal dia tak authenticate to the public key itself lah. Okay, so kalau dalam contoh sini, what is integrity? Ensuring that a received message originated from the third party and was not modified. Ni satu lagi lah, kalau dalam null repudiation. So maksudnya kalau kita dapat satu email daripada intended party, dia tak boleh dimodify lah. So the email system itself, dia panggil ni bukan null repudiation, dia panggil apa lah. Ada satu term tu dalam communication jugalah. So maksudnya dia tak boleh di temper lah, lebih kurang tak boleh di temper. Email ataupun email gateway sendiri kena pastikan tak boleh berlakunya man in the middle attack lah. So that kalau berlakunya, contoh kalau nak elakkan benda tu berlaku, guna file integrity check. File integrity check dia pakai hashing. Hashing is part of cryptography. Itu contohlah. Even if an attacker control the channel, standard error correction techniques are not enough. The right tool is message authentication. Example, Alice may write distribute to a state upon her death. They will So banyaklah. Basically this is the orang kata integrity check lah. Nama pun ada file integrity check pun ataupun message integrity check. Dia nama kat situ pun dah ada mention pasal integrity kan. So maksudnya attacker dia boleh lancarkan man in the middle attack. Dia maksudnya dia capture data sebelum sampai ke receiver. Tapi kita nak pastikan data kita the email system, mail gateway in this case, dia kena pastikan dia ada satu tools, teknik yang digunakan, dia boleh detect message ni dah kena temper atau dah diubah atau tak. So dia akan pakai integrity checker lah. Integrity checker ni dia guna hashing. Siapa familiar dengan hashing? Hashing ni apa dia buat sebenarnya? Hashing dia calculate mathematical value of honor support dekat tu. Hashing ni dia calculate mathematical value for that request atau message atau file. So kalau ada apa-apa tempered, the number of the value akan berubah lah. So kita dapat tahu dia tak ada integrity. So itu satu. Sama ada itu kalau dalam cryptography lah, pakai hashing. Satu lagi, this is just for your knowledge lah. Kita juga boleh guna timestamp. Timestamp. So kalau dalam network packet pun dia ada file integrity checking, dia akan pakai hashing dan juga timestamp. Dua tu memang ada dalam header packet network. So kalau dalam timestamp, contohnya email daripada sender ke receiver sepatutnya sampai dalam masa 3 saat ataupun less lah. Saya bagi contoh je lah 3 saat. Tapi misalnya kalau sampai kat receiver, dia tengok time recorded timestamp tu dah elapse selama 4 atau 5 saat. So delay berlaku kat situ. Kenapa delay? Sepatutnya memang standard email dia akan buat perfect punya
nothing got to do with the kita punya internet connection apa, tak adalah. Tapi memang email tu memang pastikan dia memang hantar dalam berapa saat, dalam 3 saat sebagai contoh. Kalau misalnya sampai dekat tempat receiver 5 saat, maksudnya tampering has happened lah, man in the middle attack telah berlaku. So could be message tu dah kena tamper, ataupun message tu kalau tak kena tak kena edit atau modify pun, the attacker dah baca dah pun dah. So it's no longer a secret lah. So that is how the email system identify sama ada message tu kena made in the middle attack atau tak lah. Okay. How to achieve message integrity? Encryption does not prove integrity, but encryption scheme can be used for data authentication. Authenticate the data. One way to preserve the integrity of the document is through the use of fingerprint. At least need to be content of okay, ni semua korang boleh baca lah. So macam-macam cara lah. Saya bagi contoh tadi, kalau guna hashing dalam file integrity check, kita juga boleh provekan based on biometric. So it's all depends on the implementation lah. Sama ada kita guna hashing ke, encryption algorithm ke. Okay, authentication is concerned with protecting the integrity of message, validating identity of originator, non-repudiation of origin, dispute resolution. Origin dan juga kat mana dia hantar. Macam saya kata tadi, the sender dan juga the address yang kat mana dia hantar. We'll consider the security requirement, then for alternative function use message encryption, message authentication code, MAC, hash function dan public key encryption. One way to achieve them via digital signature. So sebelum ni saya dah sentuh lah. Kalau dalam digital signature ni memang digunakan dalam PKI. PKI ni, so sebelum bermulanya that communication yang saya sentuh sebelum ni, dia encrypt pakai public, dia decrypt pakai private. So kalau dalam digital signature dia terbalik lah. So dia nak buktikan dia adalah the correct person yang menghantar message tu. So dia encryptkan dengan dia punya private key dulu. Lepas tu baru the receiver akan decrypt pakai public key untuk pesahkan betul sender tu adalah orang dia lah. That's one of the non-repudiation punya teknik lah, menggunakan kriptografi. Okay, ni korang boleh ni lah, boleh baca sendiri lah. Okay, signing process, at least generate to large prime, PQ. Okay, this is RSA yang saya dah sentuh sebelum ni. Verification, download at least public key. So sebab apa dia nak decrypt balik that message menggunakan public key of the alleged sender. Okay, contoh dia. Saya go through macam tu lah, pasal sepatutnya korang dah faham lah. Ke ada lagi yang tak faham pasal RSA? Kita dah go deep jugalah RSA sebelum ni. Ada apa nak tanya ke setakat ni? Clear ke? Ke saya nak buat quiz? Clear, sir. Okay, sir. Okay. Dah masuk 513 tadi. Sepatutnya 513 next week. Saya masuk je lah key management. Okay. Sebelum ni saya beritahu pasal apa yang saya beritahu pasal key management. Kenapa key management penting dalam kriptografi? Dalam kriptografi ni ada 3 komponen penting. Apakah 3 komponen penting itu? Okey, kita banyak masa lagi ni. Saya nak tanya dulu.
No Rizwan. So, apa 3 komponen penting dalam kriptografi? Dalam encryption lah. Bukan kriptografi, dalam encryption. No Rizwan, boleh dengar ke saya lag? Korang boleh dengar tak cakap? Yang doktor yang tiga apa tu? Dengar. Tiga important apa? Komponen Dalam kriptografi. dalam encryption. Dalam encryption dia kena ada ciphertext, dia kena ada encryption dengan decryption punya method, dengan dia kena ada key management lah. Okay, betul. Basically dia 3 lah. Sebenarnya specifically encryption and decryption process, key management, the key itself. Satu lagi Ciphertext tu. ciphertext dan plain text dan juga ciphertext lah. So dalam 3 komponen tu kita dah nampak dah. Key management tu ada. Okay, berbalik pada soalan saya, kenapa importantnya key management? Kenapa tak encryption decryption process tu mainly on the encryption algorithm lah sebenarnya. So encryption algorithm is very important lah untuk pastikan apa ni it is very strong lah. Tapi kenapa key management pun adalah part yang important. Walaupun dia adalah satu protokol yang agak straightforward, simple, tapi kenapa ia important? Sebab dia kawal distribution key tu. Betul tak? Okay. Tak berapa tepat. Kenapa pentingnya key? Saya ada bagi analogi pasal key ni. Kita kena manage key. Dia tak kata komponen utama adalah key. Dia kata komponen utama dia adalah key management. Maksud key tu kena manage. Yang nak authenticate the encryption pun key management. Dia nak kena buat, nak kena simpan, semua tu key management lah. Dia macam tulang belakang lah. Okay, dalam key management dia ada tiga proses tau. Key generation, key distribution dan juga key refresh and revocation. Maksud tiga-tiga ni benda penting lah. Okay. Tapi point saya, kenapa pentingnya key ni kena manage, one of it saya bagi satu analogi. Saya tak tahu lah, saya dah cerita dulu. Saya rasa saya dah cerita. Kita ada peti besi kan. Kita ada peti besi. Kita ada key untuk buka peti besi tu. Ataupun pintu lah. Tak kisahlah peti besi ke, pintu ke. Yelah, pintu tu ada kunci. Pintu adalah satu kata apa, protection untuk menghalang pencuri masuk ke dalam rumah kita. Tapi nowadays ramai lagi yang kata apa, key tu dia letak kat bawah kapet ke depan rumah. Ataupun dia letak dekat, dia gantung dekat sebelah peti besi tu. So apa motif analogi ni? Apa yang korang dapat perasan? Kenapa pentingnya korang ada peti besi yang kuat, yang strong, tapi kena juga manage key tu untuk elakkan berlaku untuk cegah unauthorized access. So itu yang berlaku dekat based on analogi saya bagi tu. Kita tak boleh simply take advantage of the strong encryption algorithm, tapi kita leka ataupun lalai. Kita dah obviously lah proses key generation tu memang akan berlaku lah, so that kita boleh encrypt dengan decrypt. Tapi kita nak kena manage siapa yang boleh akan dapat access to that key. Dan juga key tu tak boleh hilang. So that's why ada 3 proses saya mention tadi. Key generation memang normally memang ada. Kalau kita tak ada mention pasal key management
pun key generation memang kena ada. Kalau tak boleh pakai pun encryption algorithm. Second is key distribution. Authorized party, orang yang yang authorized saja yang akan dapat that key untuk gunakan that encryption. So kalau dalam dunia digital pun biasalah berlaku. Contohnya kan dia dah pakai dah strong encryption algorithm, tapi dia pergi letaklah dia punya password tu is a key lah dekat desktop dia, ataupun kawan dia minta aku nak pakai sistem kau kejap, bagi password, kita bagi password macam tu je. So key management sepatutnya should be strong punya approach lah. Who you distribute, tak boleh simply copy and paste saja that key. Dia kena ada certain method lah. Generation faham lah kalau dalam certain encryption algorithm dah beritahu dah how to generate key. So kalau dalam key distribution, siapa appropriate party, through what channel atau medium yang digunakan, yang contohnya pakai VPN ke, dan macam-macam lah teknik yang kita boleh gunakan untuk protect the key. And then the key revocation and key refresh and revocation. Contohnya that staff dah keluar, dah berhenti tempat kerja daripada satu company ni, dia berhenti. So dia punya key dia kena revoke lah. Tak boleh lah dia tak kerja kat company tu tapi dia still boleh masuk email sistem tu. Itu banyak juga berlaku lah dekat mana-mana company pun yang kena ada awareness lah, IT admin. So key revocation dengan key refresh. Key pun tak boleh kita gunakan satu key sampai bila-bila, tak boleh. Memang that's why password pun ada, kita kena update password setiap 6 bulan ke, setiap setahun ke. Kalau encryption kadang-kadang lagi rigid lah. Kadang-kadang every month ataupun every week. Kalau ini critical area, critical punya implementation, contoh kalau dalam military pun every time dia nak encrypt, dia akan bagi key baru. Kita tak boleh nak gunakan key yang sama. Setiap kali kita nak communicate, dia akan sentiasa refresh. Tu kalau dalam critical punya environment ataupun implementation lah. Okay, key management refer to managing cryptographic key within a crypto system. So kalau dalam PKI, public key infrastructure itself pun dah ada satu portion memang khas untuk key management. Yang komponen yang saya sebut tadi lah, key generation, key distribution dan juga key refresh and revoke. Semua benda tu is done by the CA, certificate authority ataupun a third party punya ni lah. Cannot be done by the organisation itself lah. Dia mesti third party so that dia tak bias lah. Okay, it deals with generating, exchanging, storing, using and replacing keys as needed at the user level. A key management system will also include key servers, user procedures and protocols including cryptographic protocol design. Okay, so kalau dalam PKI, macam saya pernah buat satu projek dulu, kadang-kadang CA ni sendiri, certificate authority, dia pun akan subkan, sebab CA ni dia punya tugas pun dah banyak dah. Banyaklah, dia nak register user lah, dia nak basically dia handle on the user punya side lah. Registration of the user, access of the user, mana boleh access, mana tak boleh access. So dia akan subkan that process to the key management server. Kalau dalam key management system KMS, could be another party lain ataupun done by the CA juga lah. Tapi macam saya cakap, CA dia punya tugas pun dah banyak. So that's why dia pun akan subkan kepada another party untuk buat key management system. So key management system ni dia hanya khas untuk generate key, distribute key dan juga key refresh and revocation. Okay. Symmetric key distribution is very straightforward. So it's the same key yang guna untuk encrypt dan untuk decrypt
practical solution is the use of third party, referred to as key distribution center, KDC, to reduce the number of keys each person establishes a shared secret key with the KDC. Macam saya sebut tadi, bukan key key management system, dia pun could be called the key distribution center lah. Tapi kat sini dia tak tahu, dia tak beritahu lah KDC ni dia generate dan juga handle refresh key ke tak. Dia hanya distribution sajalah. Okay, type of KDC, flat multiple KDCs, hierarchical multiple KDCs. This is the teknik untuk dia distribute the key lah, sama dia flat ataupun hierarchical. Dia through sub department lah of that organization. Okay, symmetric key agreement. Sender receiver can create a session key between themselves without using a KDC. Maksudnya if it is a low level punya secrecy punya communication, contohnya A dengan B ni dia tak nak communicate through the organization ataupun that company punya punya sistem. So kalau dia kalau go through the system, could be orang lain pun akan dapat that communication, dapat tahu the message communication. So that's why yang ni dia akan guna a session key yang khas untuk sender and receiver yang ni lah, yang nak communicate tu lah. Dia tak, it's not a group punya proses lah. This method of session key creation is referred to as symmetric key agreement. There are several ways to accomplish this, which Diffie-Hellman and station. Okay. Diffie-Hellman pun saya dah sebut sebenarnya. Saya explain lah. Ada ke tak ada? Tapi ingat lagi, Diffie-Hellman macam mana? Siapa boleh explain kat saya? Diffie-Hellman. Zul. Sekejap. Macam tak ada machine last class. Ya ke? Diffie-Hellman macam tak ada. Kena mention. Tapi saya tak explain, tak tahulah. Siapa boleh explain pasal Diffie-Hellman? Iqbal. Nur Iqbal Amali. So cuba explain. Saya cuba dulu kalau salah tolong betulkan. Apa yang saya faham, Diffie-Hellman ni dia satu macam protokol yang membolehkan receiver dengan sender tu dia share satu key. Tapi bila untuk macam dia nak decrypt atau encrypt, dia kena gunakan public key dia dan juga private key dia. Contoh kalau macam sender nak hantar, dia guna public key. Kalau receiver, dia guna private key dengan key yang dia share tu. So basically betul lah tu. In the gist, macam tu lah Diffie-Hellman. So saya tak perlulah explain Diffie-Hellman step by step. Korang bacalah sendiri nanti. Okay. Saya rasa tu je lah kot for this chapter 5. Ada apa nak tanya? So saya dah buat kelas minggu depan. Kalau minggu depan ada kelas, saya akan kita akan dive into specific implementation of key management lah. Mungkin saya bagi contoh dalam PKI ke, how to do key distribution, how to do key generation, key distribution dan juga key refresh and revocation. Okay, ada apa nak tanya? Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Okay, faham. Aku masuk kata patah. Kena kerja rajin dan kerja malas lah begitu. Rajin memang rajin. Tapi masalahnya kita kena buat sikit demi sikit asalkan kita bergerak. Jangan
and then repeated kita jangan buat kesalahan yang sama lah basically. Okay, ada apa nak tanya? Tak ada ke? Doktor, yang ni dia mention symmetric key distribution je. Kalau asymmetric, kita assume dia pakai PKI lah kan? Ya, yeah, betul. Tu yang saya akan mention betul ke 4.3 ni pasal key management? Ya. Banyak lagi benda bercerita pasal key management ni, tapi ya, dalam chapter ni simple. Okay. Ya, public key distribution PKI. Tapi secara generalnya saya dah explain lah. Tapi dia ada banyak macam cara lah untuk buat apa ni, distribution and revocation and refresh. Okay. Tak ada apa tanya lah. Okay ya? So doktor ni last slide lah kan? The next class, kalau ada kelas pun week physical tu kita present lah kan? Next class ada yelah betul lah. Saya tak perlulah explain pasal PKI. Kena lah explain. Siapa group yang buat PKI? Tak, siapa group yang buat PKI? Belum lagi ya? Dah lah kan? Okay. Sini key management ni, bukan PKI. PKI ni nanti adalah yang akan explain. Siapa group yang buat PKI? Kenapa saya nak explain dah? Itu dah jadi korang punya ni. Assignment. Alah. Kena ingat balik. Siapa buat PKI? Group mana yang buat PKI? Group mana? Kat mana saya letak ni? Sekejap doktor, saya check. Korang dah prepare belum? Mesti belum. Akmal, Wan Alfa, Fatihah, Hafizah. Kat mana saya letak list tu? Tonai. Kalau WhatsApp tu. Okay. Kat sini. Public key distribution Akmal, PKI. Alfa, Fatihah, Hafizah. So, okay. Satu lagi saya nak beritahu pasal, yelah, assignment korang ni will be the lecture notes untuk saya tau. Untuk semester akan datang. Since benda tu tak ada. Lecturer sebelum ni tak prepare pun this lecture note. So, this is not a typical assignment, maksudnya kena buat report ke apa tak. It's a slide lah. Maksudnya slide. Could be PDF, could be PowerPoint pun tak apalah. And then it should be interactive lah. Maksudnya korang pun tengok pun berminat lah. Seronok lah. Tak perlu nak go deep sangat pun tak apa. Tapi ada contoh lah. Dalam that topic kena ada contoh dia juga lah. You explaining on PKI contohnya. Apa example of PKI, apa ni, implementation yang ada. Okay. Dia just follow format lesson plan lah doktor? Follow format untuk prepare lesson plan. Ya. Ikut format yang ni lah yang saya share ni. Tapi yalah, kalau PKI ni memang very straightforward lah. Dia tulis PKI je. Tapi kalau dalam cryptanalysis nanti dia ada apa, basic concept, historical, cryptanalysis, of modern stream cipher, ikut je lah this outline dia. Tapi okay, so yang week 9 nanti yang buat PKI dengan buat cryptanalysis is so saya encourage, tak adalah nak buat banyak sangat apa ni slide on PKI ni. Could be ada 5 slide ke, tak perlu banyak pasal it is a subtopic lah, kan. So kalau cryptanalysis tu dia mungkin lama sikit lah, mungkin banyak lagi slide dia lah, pasal dia akan take up the rest of the
the hour for PKI. So PKI ni mungkin sejam ataupun tak sampai sejam tak apalah, setengah jam ke. Kalau cryptanalysis could be lagi detail lah, lagi banyak lah. Siapa yang buat cryptanalysis? Cryptanalysis. Ya, saya Doktor. This is cryptanalysis introduction lagi lah. So satu lagi cryptanalysis of block ciphers. Itu lagi detail lah. Okay. Okay, ada apa nak tanya? So mungkin next week kalau saya buat kelas pun saya akan detailkan lagi on 5.3.2 dengan 5.3.1 lah. Itu je. Okay, siapa lagi yang tak hantar assignment? Okay, saya sebelum saya terlupa. Sebab saya dapat satu assignment 2 yang sebelum ni. Hairi Izam. Sebab saya dapat email assignment daripada awak ni ada 3 file lah. 3 ke 4 file. Hairi ada? Betul Doktor. Sepatutnya ada 1 file ya. Cuba tanya kawan-kawan. Sebab saya nak 1 file je. Memang review memang 4 paper tapi kena letak dalam satu dokumen. Oh. Okay, macam tu saya combine je lah. Combinekan tu maksudnya macam mana? Bukannya combinekan jadi satu file. I mean, nanti tolong refer kepada kawan-kawan macam mana. Maksudnya saya dah explain dah sebelum ni. You will be bandingkan antara all the papers ni, keempat-empat paper. So kalau dalam contohnya bahagian the strong, the advantage ataupun the strong of that paper kena bandingkan dengan paper-paper lain jugalah. Paper ni kelebihan dia apa? Paper ni dalam satu paragraf yang sama contohnya. Kalau dia punya kelemahan, apa yang kita boleh kritik terhadap kelemahan of each every paper dalam satu paragraf yang sama. Itu maksud saya. Okay. Hello, boleh dengar tak? Boleh Doktor. Okay. Macam mana Doktor? Doktor minta macam mana? Everything tu semua dalam satu dokumen. Maksudnya contohnya kalau bahagian significant kan. Significant of paper 1 pasal apa? Significant of paper 2 pasal apa? Semua dalam satu paragraf yang sama. So tak perlulah kita kena ada maksudnya tak perlulah ada 4 dokumen yang berbeza cerita pasal significant of that one paper saja. Dalam satu dokumen yang sama kan saya dah bagi dia punya outline ni kan. Maksudnya kena ada apa? Significant dia, kena ada apa? Witnesses dia. Semua tu dalam satu file yang sama. Bila kita cerita kalau kita cerita pasal significant, dalam satu paragraf ada keempat-empat paper tu punya significant. Faham? Doktor, sebab kita orang dah buat macam ni, saya rasa mostly buat sini dah. Saya hantar kat WhatsApp. Saya rasa pemahaman daripada last punya kelas tu dia macam kena buat individual critique for each paper. Betul sir. Saya ingat asing-asing. Saya cakap itu Yang saya hantar, saya hantar kat WhatsApp tu macam tu lah. Saya cakap itu asing. Ya. Itu saya ingat doktor kata asing. Betul. 4 paper. Betul Doktor. 4 paper asing. Tapi yang kenapa saya dapat korang semua hantar satu file? Satu file Sebab tu maksudnya saya tanya doktor balik, betul ke macam tu? Maksud doktor kata, bukan, sekalikan satu paper. So saya bagi tahu diorang, sekalikan satu paper semua tu. Sekalikan satu file. Cuma the format tu lain sikit lah. Macam individual kita orang critique for each paper lah. Kita orang tak gabungkan dalam satu paragraf. Okay. Saya ingat balik. Sebab all the paper bidang yang lain lah. Betul, RSA, Revit, Yes. Gamal dengan ECC. Okay. Sepatutnya kan.
Sepatutnya satu area, satu bidang tu, satu topik tu ada 4 paper. Patutnya macam tu kan. Tapi kenapa masih banyak tu? Kalau macam tu tak. barulah tak, kita tak. boleh ni. Tapi kita kena bandingkan juga. Contoh RSA dengan apa? Apa topik tu? RSA, Rebin, Elgamal dengan ECC. Tiga-tiga tu adalah asimetri. So area sama. Apa kelebihan Elgamal daripada RSA contohnya? So that's why bahagian signifikan keempat-empat tu kita boleh bandingkan. Apa signifikan yang Elgamal lebih daripada RSA? Apa RSA lebih daripada Rebin Miller? Apa kelebihan? So semua ni dalam satu topik yang sama. Semua dalam asimetrik. Sebab kita orang ingat nak kena kritik paper yang macam itu, dia kata implementation on cyber security. So macam mana contoh kan, Dr. nampak algoritma RSA Rebin kan. So kita orang akan cari setiap algoritma tu on paper yang diimplement dalam cyber security. Contoh saya jumpa satu tak perlu kita ambil satu paper yang gabungkan yang explain pasal semua. Tak. Memanglah satu paper tu dia cerita pasal Rebin saja. Tapi dia akan cerita apakah kelebihan Rebin. Lepas tu contohnya satu paper RSA. Dia akan ceritakan dia punya kelebihan RSA. So that's why paper kritik ni korang kena do analysis lah. Maksudnya korang tahu Rebin dia kelebihan macam ni. RSA kelebihan macam ni. So maksudnya tak boleh lah kedua-duanya ada kelebihan lah. Tapi that's why benda tu kena ada dalam satu signifikan. Satu paper, satu paragraf lah basically. Satu paragraf so that korang boleh bandingkan. Kalau tidak nanti korang tak terfikirlah apa kelebihan Rebin ni berbanding RSA. Apa kelebihan Elgamal ni berbanding Rebin. So kita orang patutnya kena bandingkan between algoritma, bukan bandingkan between apa yang paper tu buat. Ya, betul-betul. Betul. Bukan kritik paper lah. Basically just buat perbandingan antara empat algoritma tu based on paper yang kita jumpa. Tengok apa kelebihan dia gitu. Tapi still dalam bentuk term paper lah. Kena still bentuk dalam term paper. Dia panggil extended literature review punya paper lah. Extended literature review maksudnya korang kena kritik that paper. Korang tak kena come up with your own solution ataupun analysis. Maksudnya conclusion. Maksudnya daripada Rebin, Elgamal, Miller dengan RSA, pakai RSA. Bukan macam tu lah. This is extended literature review. Maksudnya semua paper tu korang kena bandingkan satu sama lain. Dan bagi ni lah. Find out dia punya significant, dia punya weaknesses. Macam mana dia buat. So kita orang akan bandingkan not the paper punya achievement, tapi macam mana contoh Elgamal digunakan and macam mana Elgamal ni dia kalahkan RSA, tapi apa yang kelemahan dia kat RSA. Jadi gitulah antara empat algoritma tu. Korang tak perlu ada dia sebenarnya bukan kalahkan lah. Bukan kata ada satu algoritma tu memang paling prior. Apa-apa kena pakai RSA sebab yang lain-lainnya semua tak boleh pakai. Macam tu. Maksudnya contohnya kan, okey kalau kita nak buat web online online transaction ataupun dalam banking, online banking lah, bagus pakai RSA. Tapi kalau misalnya untuk military radio communication ataupun polis punya communication ke apa ke, pakai dia punya certain radio equipment, bagus pakai Elgamal contohnya kan. Bagi contoh lah. So keempat-empat ni kalau misalnya satu RSA yang paling bagus, yang lain-lain algoritma kita tak boleh tahu pun lah kalau macam tu lah. Tapi still ada kegunaan. Semua ada kegunaan, kelebihan kegunaan dia. So that's why cari paper yang dia implement RSA, dia implement Elgamal, dia implement Rebin ataupun dan seterusnya. So kita nak tahu memang semua algoritma, empat algoritma memang dia ada advantage dia. So that's why kita kena bandingkan so that orang tahulah nak implement kat mana. So saya rasa Doktor all in all saya rasa mungkin kita semua ni dah
So the majority of us buat macam yang Zul cakap tadi lah, which is we buat kritik for each paper. Sebab kalau sebab yang Dr. pun Wasif itu pun kata write a term paper based on the following for every paper. So that's why yang kita come up with dengan macam some sort of structure yang Zul share dekat WhatsApp tadi. So for problem statement for each paper, conclusion, finding and significant for each paper semua lah. So saya rasa most of us buat macam tu lah berdasarkan pemahaman dan kita pun ada juga kita discuss among ourselves juga lah macam mana nak buat kan, and we come up with that lah. So memang kita buat satu paper tu kita buat kritik tu based on the komponen yang tu lah, problem statement, research objective, methodology, finding significant, conclusion. Kita buat individually for each paper dan kita bandingkan tu, kita banding dengan macam implementation yang implementation yang biasa lah. Sebab bila dia buat paper ni dia akan suggest innovation, penggunaan baru ataupun cara creation baru macam mana dia implement macam contoh RSA. So kita bandingkan dengan apa yang standard ataupun yang digunakan sekarang. Saya rasa most first buat macam tu lah. So that's why maksudnya still lah, maksudnya korang kena betulkan lah. Tapi kenapa saya cakap saya dah explain semua benda tu kena dalam satu paper yang sama, maksudnya signifikan untuk keempat-empat paper contohnya. Sebab apa? Kalau kita nak buat satu research paper pun, kita akan buat literature review. Kita akan bandingkan ke semua tu. Bukan semestinya satu tu dia akan buat, tapi dalam apa-apa dia dalam satu area yang sama. Bukan benda yang sama. Satu area yang sama. Macam saya cakap lah, sekarang ni the area is asymmetric encryption. Asymmetric cryptography. So asymmetric cryptography keempat-empat ni ada kelebihan dia. So kena banding ke keempat-empat kelebihan dia based on dia punya implementation lah. So memang nanti korang kalau ada peluang untuk buat journal ke ataupun conference paper ataupun PhD itself, semua benda tu dalam satu paper yang sama. So that's why korang kena ambil semua teknik asymmetric, in this case asymmetric encryption yang ada. Macam saya lah, saya punya PhD saya pun dalam asymmetric. So saya kena bandingkan Rabbit, Elgamal, bandingkan RSA. Semua dalam satu literature review yang sama lah. Okay, so korang kena betulkan jugalah ni. Submit by bila lah. By next Friday lah. Boleh? Tak boleh sir, boleh tak extend lagi sebab minggu depan kami ada assignment lain nak hantar part tu. Part tu ada assignment lain nak hantar. Assignment tu bila dia lecturer tu bagi? Bila dia assign? Hari ni, semalam? Tadi. Tadi? Takkan nak lambat sangat. By next class lah, by hari Ahad lah. Korang dah ada lah pun. Dah ada that gist of that yang korang dah buat tu. So nak kena critical thinking lah. Bagi saya yang sebelum ni yang korang buat silap tu tak berapa critical thinking lagi lah. So tambahlah sikit point lagi, tapi apa-apa dalam satu term paper yang sama lah. By Sunday boleh Doktor, saya nak double check balik nak double confirm. So tak ada kepeningan lagi. So cari 4 paper. Setiap paper tu on different algorithm, RSA, Rabbit, Elgamal dengan ACC. Kita study apa dia buat and kita study macam mana dia implement dia punya algorithm dekat dia punya kerja tu. And then lastly itu maksudnya cara dia implement tu metodologi lah. And then lastly kita kena compare between 4 tu. Untuk RSA dia suited untuk buat apa, untuk Elgamal dia suited untuk buat apa, and then sama juga untuk RSA dia tak suitable untuk buat apa, gitulah kan. So jawapan akhir kita orang tu basically 4v4 lah kan. 4v4 pula.
So yang saya mention balik yang message saya begini. So ada 5 bahagian dalam ni. So kalau problem statement, apakah problem statement yang ada untuk keempat-empat tu dalam satu paragraf yang sama? 2, research objective. Apa research objective yang untuk keempat-empat tu bandingkan apa yang satu ni dia kata dia nak for objektif dia how to implement this algorithm RSA contohnya dekat online banking. Yang ada yang paper nombor 2 dia kata dia nak implement dekat military radio. Contohnya lah kan. So semua tu dalam satu paragraf yang sama. So and so on lah metodologi. Keempat-empat metodologi of the paper dalam satu paragraf. So keempat-empat tu obviously lah berbeza lah. So, kelima-lima ni semua berbeza. Tapi nombor 5 ni adalah your conclusion lah. Summary and critics. Korang cakap RSA ni bagus untuk online banking. Elgamal untuk tactical radio communication contohnya kan. So korang boleh kritik lah. Juga apa kelebihan kelemahan. RSA ni mungkin boleh pakai dekat online banking saja. Dia tak sesuai pakai untuk tactical communication. Contoh macam tu lah. Itu korang kena kritik lah. Sebab contohnya kalau RSA guna dekat tactical radio dia punya resourcing power dia tak tinggi. Dia tak processing power dia maksudnya CPU sebab embedded device kan. Dia processing unit the sources dia very limited. So that's why tak sesuai pakai RSA dekat tactical radio. Itu your punya kritik lah terhadap RSA. Apa kritik pula terhadap Elgamal? Apa kritik pula terhadap Rabin? Okey, faham tak? Sekejap, saya tuliskan balik. Alamak. Lepas tu Dr. try baca. Yang ni based on kefahaman kita orang lah. Tengok balik yang saya share kat dalam WhatsApp ni. Itu je. Kelima-lima ni saya tulis. Yang saya send tu betul tak? Senaraikan 4 artikel semua paragraf. Bukan senaraikan. Identify problem statement untuk keempat-empat paper tu. Identify keempat-empat objektif untuk paper tu. Metodologi. Explain metodologi. Bukan senaraikan je. Kena explain lah kan. Betul lah. Kena explain. Explain lah. And then, okay. Saya cakap satu paragraf. Tak semestinya satu paragraf kan. Could be 2 paragraf ke. Tapi dalam section yang sama lah. Section dalam satu section lah. Section lah. Section research objective. Kan kalau saya tulis satu paragraf nanti korang betul-betul ikut satu paragraf nanti. Doktor, boleh ke kalau macam setiap section tu kan, satu paragraf tu mewakili satu artikel? Boleh juga. Tapi walaupun ada nampak kaitan lah. Ada nampak kaitan je lah. Tak boleh lah nampak satu paragraf dengan contohnya RSA-nya metodologi punya research objektif dengan objektif Elgamal tak ada kesinambungan. Maksud saya kesinambungan, kita dah tahu dah. Objektif yang in RSA for this paper is only for web application. And then bahasa untuk Elgamal pula, now that we see RSA is used in web application, Elgamal in this paper is used for military radio. Contohnya, dapat nampaklah kesinambungan dia. Tak nampaklah dia punya disconnected dia tu antara paragraf tu. Mesti nampak connection. So that's why dalam satu kalau siapa yang baru buat FYP kan, degree kan, refresh still fresh lagi, benda tu kena ada dia punya telemetry dia. Mesti ada connection dia. Kita tak boleh cakap tiba satu bidang ni, dan tiba-tiba satu lagi tak tahu pun apa kaitan yang kita cakap kat atas tadi, paragraf sebelum ni. So dapat nampaklah dia ada kesinambungan dia. Okey. Dia punya seni untuk kita
kita write a paragraph so that orang boleh tengok ni, baca ni, oh yang ni ada kesinambungan dia. Tak adalah tiba-tiba disconnected betul daripada apa ni, daripada paragraph sebelum tu. Basically Boleh kena faham? mengayat lah doktor. Kena mengayat lah doktor kan. Betul. So kalau auditif lain pun contohlah RSA ni dia buat image encryption lah untuk buat fast. Lepas tu kalau Gamal dia buat untuk ECC dia buat untuk server client. Client server ada client ni kan. Walaupun arah dia lain tapi saya kena connect lah untuk RSA dia buat macam ni. Maksudnya tu 3 ayat tu lah. Ni kesinambungan tu lah. That's the art of writing a research paper lah kan. Lepas tu conclusion tu kita summarizekan semua benda paper tu and then kita bagi kritik on kita punya pandangan. Oh RSA ni better suited untuk data signature. Ya, ECC betul. better suited untuk blockchain ke apa gitulah. Ya betul. Bukan itulah. Dia bukan which one better yang Zul tulis ni. Maksudnya tak, keempat-empat tu ada kelebihan dia. Tapi yalah, could be ada orang juga nak pakai RSA dekat apa ni military tactical radio. Boleh je pakai. Tapi ada kelemahan dia lah. Could be dia akan slower sebab apa dia, RSA memerlukan apa ni resources yang tinggi sebab apa dia kena ada contoh kalau nak PKI dia kena ada third party, sedangkan dalam apa ni macam mana nak buat third party punya apa ni management pula kalau dekat apa ni dalam tactical radio communication kan, contoh je kan. So ada kelebihan dia lah, ada kelemahan dia juga. Suggest kita itulah kat sini saya tak minta lagi lah korang bagi suggestion, tak adalah, hanya bagi conclusion dan kritik lah. Okey doktor, faham. Dah faham dah. Yang lain boleh buat. Yang lain faham kan? So faham doktor. Faham doktor, baru faham. Submit by Ahad depan Okey doktor, baik. Terima kasih doktor. Okey, ada apa lagi nak tanya sebelum kita end our class? Doktor, hari tu siapa tahu kata Dr. Imam ke Dr. Siapa Imam tak ingat. Dia kata untuk markah final year kita orang, markah persen lah. Boleh didapat. Boleh dapat. Tak faham. Macam mana? Markah kita orang macam mana doktor? Sama satu hari tu. Dah boleh keluar ke? Saya tak sempat lagi nak check. Tak, carry mark lah maksudnya. Carry mark markah lah. Sebelum test. Saya cuba akan bagi juga apa ni your carry mark sebab korang hanya ada satu test saja. So sebelum mungkin dalam week 13 ke saya akan bagi marks untuk all the assignment lah. Tapi saya rasa group project mungkin saya tak dapat nak bagi sebelum test. Group project dia punya carry mark dia tinggi juga. Berapa saya tulis? Group project yang korang kena buat ni lah. Yalah. Besoknya korang punya slide yang kena buat untuk ni lah. Itu group project. So group project tu saya tak dapat bagilah by before test. So 2 sajalah. Maksudnya group project dan juga test. Korang akan dapat bila dapat the whole result lah. Tapi carry mark untuk assignment 1, assignment 2, assignment 3 dengan assignment 4. Tapi saya tulis ini assignment, saya share balik. Mana tadi? Assignment 3, assignment 4, case study. Macam mana saya bagi ni? Case study group project. Nanti saya fikirlah. Tapi group project ni nanti mungkin saya minta case study. Dalam group yang sama juga yang saya dah assign tu, ada satu case study yang korang kena buat lah. Maksudnya yang assignment 3 ni yang korang kena buat slides tu lah. Apa ni, on lecture punya session. Okay. Oh ya, so yang case study tu adalah tajuk yang kita orang present nantilah. Saya tak fikir lagi. Tapi itu nanti saya
saya cuba. Tapi group project saya tak dapat bagi markah sebelum test lah. So maksudnya assignment 3 ni mungkin saya akan bagi markah sebelum test, dan juga mungkin topik dia related to the group project lah. Faham? Faham. Nanti Dr. Papa Roger lah kat grup. Kita orang tengoklah. Okey. Ada apa tanya? Selain tu. Tak ada kot. Okey semua clear So next week kalau tak dapat kalau dapat buat kelas, saya akan explain on detail lagi yang on the KDC lah. Kalau tak ada saya dah cover dah pun lah that topic secara brief. Alright, kau tak ada apa-apa lagi? Alright. Thank you. Goodbye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Doktor. Thank you, Terima kasih, Doktor. Doktor. Salam. Terima kasih, Doktor.